Polis rampas hampir 70 kilogram dadah. Suspek dera anak hingga maut, tiada rekod sakit mental. Salam sejahtera bersama saya Norlela Muhammad Nur dalam Berita Wilayah Ahad 31 Januari 2021. Rakan juru bahasa isyarat Syarmizi Abdul Rashid turut menemani anda selama sejam. Pastikan anda terus setia bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Baiklah saudara, 3 rakan penyampai dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang akan bersama untuk membawa paparan menarik dari sana. Negeri di Bawah Bayu akan membuka lintas langsung negeri untuk hari ini bersama Rita Aloysius Malik. Antara paparannya, 294 kompaun dikeluarkan atas kesalahan ingkar PKP di Sandakan. Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang bersama Vanessa Mering yang akan membawa perkembangan situasi banjir di daerah Serian. Sementara itu, bersedia di Pulau Pinang, Abdullah Mahyudin membawakan perkongsian mengenai adaptasi norma baharu dalam pendidikan yang mengubah kelaziman. Sudah tentu pelbagai perkembangan menarik akan menyusul, semuanya seketika nanti. Polis merampas pelbagai jenis dadah dengan berat hampir 70 kilogram bernilai 3.67 juta ringgit dalam 3 serbuan berasingan di sekitar Kedah dan Pulau Pinang Rabu lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Razarudin Husin memaklumkan turut ditahan 3 lelaki dan seorang wanita. Dalam satu operasi khas yang dilancarkan JSJN Bukit Aman dan JSJN Kedah, polis merampas lebih 20 kg Aramin 5, 17.8 kg ketamin dan 11.18 kg ekstasi. Turut dirampas lebih 20 kg minuman jus campuran dadah dan dadah jenis mushroom seberat 410 gram. Di tempat yang kita rampas ini, kita daripada risikan adalah tempat bukannya memproses. Dia lebih kepada pembungkusan dan dadah-dadah yang dirampas adalah kebanyakannya dadah-dadah untuk private party. Dan kita pun kenal pasti dia punya buyer-buyer yang ada dan kita masih lagi akan mengambil tindakan. Pasaran di Kedah dan di Penang sahaja. Buat masa ini daripada risikan yang kita ada. Jelasnya, polis turut melucutkan hak dan merampas pelbagai aset termasuk 7 buah kereta, sebuah motosikal kuasa tinggi dianggarkan bernilai RM488,000 selain wang tunai RM4,000. Beliau bercakap pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim. Hasil ujian air kencing mendapati 2 suspek positif dadah jenis syabu dan ketamin. Kesemua suspek berusia 32 hingga 33 tahun, direman 7 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Suspek wanita berusia 32 tahun yang dipercayai mendera anak lelakinya sehingga mati dalam kejadian di Taman Kerubung Jaya pernah mendapat rawatan psikiatri biasa di Hospital Melaka. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka, ACP Muhammad Sukri Kaman berkata, suspek juga tidak mempunyai kad pesakit mental dan tidak pernah menerima rawatan di mana-mana hospital bahagia.
Beliau berkata terlalu awal untuk mengesahkan suspek mengalami masalah mental berdasarkan spekulasi orang ramai. Sepasang suami isteri masing-masing berusia 32 dan 38 tahun direman 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan kes dera sehingga menyebabkan kematian kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun. Kanak-kanak malang tersebut didakwa lemas di dalam tong air di rumahnya dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang pada Jumaat. Namun siasatan awal polis mendapati terdapat kecederaan fizikal pada badan mangsa. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan setakat ini bedah siasat masih dijalankan ke atas mayat kanak-kanak malang tersebut. Sementara itu, keluarga angkat kanak-kanak itu berharap dapat menguruskan jenazah anak angkatnya selepas selesai proses bedah siasat malam ini. Bapa angkat Mat Tarmizi Yaakob berkata, jika dibenarkan, mereka berhasrat untuk mengebumikan jenazah kanak-kanak malang itu di tanah perkuburan Islam Bukit Beruntung, Rawang. Beliau berkata setakat ini mereka masih dalam proses untuk mendapatkan kebenaran daripada ibu kandung anak angkatnya yang lebih mesra dengan panggilan adik. Katanya hasrat itu telah disuarakan kepada wanita tersebut ketika proses pengecaman mayat pagi tadi, namun tiada persetujuan diberi setakat ini. Jadi kami berserahlah pada Tuhan, pada Allah. Semoga mereka lembutkan hati. Sebab dalam proses pujuk lagi ni dia punya ibu kandung. Sebab di sebelah keluarga ibu kandung tu dah boleh rilis pada kami, tapi tunggu tusan ibu kandungnya masih mengeleng lagi. Jadi pegawai polis tu masih nak pujuk lagi lah ibu kandungnya. Dan kami harapkan dapat yang positif lah untuk kami, dapat bagi keterangan kepada keluarga kami. Walaupun tak dapat rentas negeri kumpul ke sini, kami nak uruskan jenazah tu. Mat Tarmizi ditemui di luar kawasan bilik mayat Hospital Melaka ketika sedang menunggu proses bedah siasat dijalankan dijangka sehingga malam ini. Katanya urusan pengebumian itu adalah tanda kasih sayang terakhir mereka terhadap adik yang telah menjadi anak bongsu keluarga itu selama 6 tahun. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail menyeru rakyat mematuhi perintah kuarantin kendiri bagi mengekang penularan COVID-19. Pematuhan perintah tersebut bukan hanya melibatkan kaki tangan Jabatan Kesihatan dan pesakit positif tetapi juga penduduk setempat. Baginda juga berharap foto atau video pesakit yang diarah kuarantin di rumah tidak disebarkan bagi menghormati dan memahami perasaan pesakit. Rakyat titah baginda diharap tidak panik kerana pesakit positif di kuarantin dan dirawat di rumah masing-masing. Ini adalah mereka yang tergolong dalam kategori 1 dan 2 ringan serta berusia di bawah 60 tahun. Mereka juga tidak mempunyai masalah kesihatan yang kronik. Baginda bertitah demikian menerusi siaran media Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Di Perlis, Pusat Penilaian COVID-19 CAC telah ditubuhkan dianggotai pasukan klinik kesihatan. Padah mengelak sekatan jalan raya SJR di sempadan Terengganu Pahang, 2 lelaki nyaris maut. Kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki mereka terjunam ke dalam parit di Jalan Neram Bukit Goh petang semalam. Kedua-duanya membabitkan seorang lelaki tempatan dan rakannya warga Bangladesh di Berkas. Mereka cuba merentas negeri tanpa kebenaran pihak berkuasa dan ditahan untuk siasatan lanjut. SJR berkenaan dilakukan anggota IPD Kemaman, diketuai Ketua Polis Daerah Superintendent Hanyan Ramlan. Menerusi SJR sama, polis turut menahan penunggang dan pembonceng motosikal bersama-sama sejumlah wang serta beberapa peralatan disyaki untuk membungkus dadah.
Kedua-dua lelaki berkenaan dikompaun RM1,000 setiap seorang kerana melanggar peraturan PKP. Salah seorang daripadanya didapati positif dadah dan dibawa ke IPD Kemaman untuk tindakan lanjut. Bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan esok, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan supaya langkah memelihara dan memelihara bangunan bersejarah di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dilakukan dengan lebih intensif. Titah tersebut dibuat naik menerusi Facebook rasmi Selangor Royal Office. Baginda bimbang sekiranya bangunan dan monumen bersejarah tidak dipelihara secepat mungkin, bangunan tersebut akan rosak dan kos pemeliharaan akan menjadi lebih tinggi dan seterusnya akan merugikan negara. Baginda bertitah kebanyakan bangunan seumpamanya memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi serta masih menjadi tumpuan destinasi pelancongan di ibu negara. Justru Kementerian Wilayah Persekutuan, Jabatan Warisan Negara dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL perlu mengambil inisiatif khususnya bangunan yang berkaitan dengan negeri Selangor yang masih teguh di ibu negara. Baginda memberi contoh bangunan Sultan Abdul Samad yang dirasmikan pada tahun 1897 yang pernah menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor semasa Kuala Lumpur menjadi ibu negeri Selangor sehinggalah tahun 1974 apabila ibu negeri Selangor dipindahkan ke Shah Alam. Mengimbas kembali, baginda juga pernah bertugas sebagai penjawat awam dengan Kerajaan Negeri Selangor di bangunan Sultan Abdul Samad pada tahun 1968. Menurut baginda, bangunan-bangunan bersejarah lain seperti Karkosa Sri Negara, King's House, Istana Tetamu, Masjid Jami' Sultan Abdul Samad, Gereja St. Mary, Stesen Kereta Api Kuala Lumpur dan Ibu Pejabat KTM, Istana Negara Lama serta Stadium Merdeka juga syarat dengan kisah sejarah melibatkan pembentukan negara ini di mana kebanyakan daripadanya mempunyai kaitan rapat juga dengan sejarah awal negeri Selangor. Jelas baginda, seni bina Moorish dan Mongol yang melatari reka bentuk bangunan-bangunan bersejarah di sekitar Kuala Lumpur ini juga mempunyai cerita unik tersendiri dan seharusnya dipelihara untuk dihargai dan dikagumi oleh generasi akan datang. Baiklah saudara, bagi mengikuti laporan cuaca semasa, kita bersama Pegawai Meteorologi Abdul Aizat Nazmi A. Azmi. Silakan Aizat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mula laporan cuaca pada petang ini dengan melihat perkembangan situasi amaran cuaca waspada yang terkini menunjukkan Met Malaysia memanjangkan tempoh amaran ini sehingga ke esok hari. Berikutan iaitu jangkaan hujan masih lagi boleh berlaku seperti yang bertanda lorekan warna kuning di sini, iaitu dengan keadaan cuaca semasa menunjukkan walaupun hujan di bahagian Kuching sudah pun berhenti, namun keadaan ini boleh berterusan berlaku kembali pada malam ini. Dan kita dapat lihat juga di sekitar Betong, Sarike dan juga Muka hujan yang agak lebat termasuklah di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak. Bagi amaran angin kencang dan juga laut bergelora pula, keadaan ini masih lagi berbahaya ke atas semua aktiviti bot-bot kecil, sukan laut, rekreasi laut, perkapalan dan juga perkhidmatan feri, dan tidak lupa juga bagi pekerja di pelantar minyak. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke esok hari 1 Februari 2021. Bagi keadaan cuaca semasa di sekitar negeri-negeri di Semenanjung, hujan berserta ribut petir juga boleh berlaku di hampir ke semua tempat. Namun begitu, keadaan hujan ini berlaku sekejap dan kadang-kala berlaku kembali hasil susulan angin yang agak kuat. Bagi ramalan cuaca malam ini pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan lebab lebih tertumpu di hampir ke semua bahagian di Sabah dan juga Sarawak, diikuti hujan di satu dua tempat di sekitar negeri Perak, Gua Musang dan juga pedalaman negeri Pahang. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
perkara berkait dengan nyawa, berkait dengan kesihatan rakyat, kerajaan tidak akan mengambil pendirian demi kepentingan rakyat. Perkara ni perlu diberi secara percuma. Kerajaan tanggung seperti mana yang sebelum ini, Disember misalnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memaklumkan bahawa kita telah ada 83% dan untuk 83% melibatkan kos lebih kurang 2.05 bilion. Ini kerajaan bayar, rakyat tak bayar-bayar. Malah melalui belanjawan yang sama bagi menggalakkan lagi, barangkali ada yang merasa tak yakinlah dengan vaksin yang diberikan oleh kerajaan, mahu dapatkan sendiri melalui swasta dan sebagainya. Kita sediakan pula peruntukan melalui pencukaian yang mana mereka yang boleh claim lah vaksin sendiri boleh claim. Supaya kita nak supaya rakyat tidak terbeban. Dan atas setiap orang kalau saya boleh kongsi jangkaannya dengan kos yang pembelian yang kita buat, secara pukul ratanya atas setiap orang kerajaan menanggung dalam RM77. Bersua kembali, sebanyak 294 kompaun telah dikeluarkan Polis Sandakan berkait kes ingkar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Untuk paparan penuh, kita terus sahaja bersama Rita Aloysius Malik di RTM Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik Nornela, terima kasih. Salam sejahtera. Kami mulakan dengan berita ini. Bunyi letupan serta gegaran yang dirasai penduduk sekitar Beaufort dan Sepitang pagi tadi sehingga kini masih menjadi tanda tanya. Ketua Polis Daerah Beaufort DSP Azmir Abdul Razak memberitahu pihaknya masih menyiasat punca bunyi tersebut. Setakat ini tiada laporan diterima berhubung kejadian itu. Baik, berita selanjutnya. Polis Sandakan mengeluarkan 294 kompaun sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 bagi tempoh 13 Januari lalu hingga semalam. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin memberitahu setakat ini sebanyak 150 kompaun telah pun dibayar oleh individu terlibat. Dan setakat ini pun ada juga kompaun telah kita keluarkan pada premis yang tidak mematuhi SOP. Sebagai contoh macam siang tadi ada 7 kompaun telah dikeluarkan kerana telah dine-in di sebuah satu restoran. Beliau ditemui media ketika meninjau sekatan Jalan Raya SJR bergerak di Jalan Lintas Utara, Batu Tiga, Sandakan. SJR bergerak dilaksana secara berterusan di kawasan tumpuan laluan pengguna jalan raya. Mengulas mengenai pemantauan pematuhan SOP di kawasan komersial, perumahan dan kampung, Azhar berkata sebanyak 4 pasukan diwujudkan bagi melaksanakan tugas tersebut. Warga Sabah yang ditemui memberi reaksi berbeza terhadap langkah kerajaan menggubal ordinan darurat bagi meningkatkan kompaun terhadap individu atau syarikat yang gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan pernah mencadangkan agar kadar kompaun dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM10,000. Untuk mengetahuinya, kita bersama Sarifah Munazrah Sarip. Saudara, langkah Kementerian Kesihatan menaikkan kadar denda bagi kesalahan kompaun mengikut Akta 342 menjadi bualan hangat netizen di media sosial. Di negeri Sabah, adakah rakyatnya bersetuju atau tidak? Mari kita tinjau apa pandangan mereka. Tidak setuju. Kenapa? Bagus tadi kasih amaran dululah. Sebab terlalu tinggi ni harga ni yang RM10,000. Sekarang ekonomi pun susah, apa pun susah. Kasih amaran dulu supaya ada yang takut. Bagi saya terlampau mahal. Bagi kami ni orang miskin susahlah. Habis kalau RM1,000 denda tu, sedangkan RM1,000 pun susah kita mau bayar, apalagi RM10,000. Jadi sebuli-bulinya kita bagi nasihat dululah ataupun motivasi. Namun, terdapat juga yang menyokong usaha tersebut memandangkan kebelakangan ini masih ada yang tidak mematuhi prosedur operasi standard sehingga merekodkan statistik tinggi saban hari. Habis ini menjadi semua mau selamat dan tengok semua pengkalap sudah. Mengapa tidak mau sama? Bukan siapa semua tanpa begitu.
Banyak orang tidak pakai. Orang mau sihat mata emas bukan mahal. Kenapa tidak pakai? Saya setuju. Sebab mungkin jika dinaikkan tu compound, orang akan lebih menjaga SOP, lagi berdisiplin lah. Jumlah tu terlampau tinggi untuk segelintir masyarakat. Mungkin jumlah tu mungkin boleh dikurangkan. Ada segelintir orang awam ni dia beranggapan nilai itu sangat rendah. Mungkin kalau dinaikkan ada baiknya. Dia mendidik kita supaya kita sentiasa berjaga-jaga, tidak ambil remeh apa yang telah kerajaan atau MKN tetapkanlah. Cadangan tersebut turut disambut baik Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris. Bagaimanapun katanya perlu pendekatan tambahan khususnya nilai kompaun tersebut. Keperluan mengenakan kompaun yang lebih tinggi bagi membendung masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan sedia ada. Walau bagaimanapun, saya mencadangkan agar perlu juga ada pendekatan lain sebagai tambahan daripada usaha mengenakan kompaun yang lebih tinggi. Apa yang pasti, berapapun nilai kompaun yang dikenakan, kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat amat penting bagi memastikan usaha mengekang penularan COVID-19 berjaya dilaksanakan. Tepuk dada, tanya hati, kita jaga kita. Laporan Sarifah Munazah Sarip, RTM. Seramai 1,350 murid sekolah rendah dari keluarga B40 di negeri ini akan menerima sumbangan awal persekolahan bagi tahun ini. Sumbangan daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS kali ini tidak tertumpu kepada alat tulis sahaja, malah turut melibatkan peralatan bantu belajar lain sesuai dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ketika ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan, agihan sumbangan akan dilakukan secara berperingkat bermula hari ini dan dijangka berakhir Februari depan. Kita bagi juga beberapa alat kemudahan untuk PDPR, terutamanya peralatan untuk meletakkan handphone stand. Kita bagi juga headphone dan insyaAllah kita akan bagi duit cash untuk top up penggunaan telefon bimbit, terutama untuk sistem online lah, supaya mereka boleh menggunakan dan meneruskan sistem pengajaran dan pelajaran dengan lebih baik. Beliau ditemui RTM selepas melancar dan menyerahkan sumbangan kembali ke sekolah 2021 daripada pejabat Parti Islam Se-Malaysia PAS kawasan Sepanggar dan Yayasan Taqwa di Masjid Nurul Hidayah Kampung Bangka-Bangka Likas. Sumbangan turut diagihkan di beberapa kawasan dalam daerah Kota Kinabalu serta Putatan melibatkan 420 murid sekolah rendah. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina Februari depan, pastinya membawa sedikit perbezaan tatkala sambutannya pada tahun lepas diraih seperti biasa dengan penuh keriangan. Namun, selepas Malaysia dilanda pandemik COVID-19 bermula Mac lepas, segalanya berubah menjadi satu norma baru hingga memaksa semua rakyat menjalani kehidupan dengan penuh disiplin demi menyelamatkan nyawa. Walaupun terikat dengan segala peraturan dan SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara seperti tiada sambutan secara besar-besaran dan larangan berkunjung ketika musim perayaan, namun masyarakat Tionghoa akur dengan situasi berkenaan dan memahami ia merupakan satu tanggungjawab yang perlu digalas dalam memastikan Malaysia bebas COVID-19. Ni kali kan Chinese New Year, semua tak boleh duduk makan, sunyi. Sendiri loh di tahun, tak boleh jalan jauh loh. Ya, kami beli barang saja dan masa makan kan di rumah saja. Jadi balik rumah saja loh kami sekeluarga, dan kalau relatif kami kasih hadiah barang-barang sajalah. Para peniaga turut mengakui situasi penuh mencabar ketika ini sedikit sebanyak menjejaskan sektor ekonomi. Mungkin lebih kurang ada 2-30%, tapi ya, sangat laku jugalah. Ya, sebab sini masih Chinese punya area. Ya, ramai orang yang keluar sebab kita pun sudah lama sini buka. Sunyi sikit lah, tiada apa yang orang support pun tiada sudah. Dulu ada pasar malam kan, sekarang pun tiada sudah. Sambutan Tahun Baru Cina akan diraihkan pada 12 dan 13 Februari depan.
Baik saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Sentiasa pantau status kesihatan anda dan keluarga. Kembali bersama Norlela. Silakan. Rita, terima kasih. Baiklah, hujan lebat tanpa henti sejak Jumaat lalu mengakibatkan beberapa kampung di daerah Serian Sarawak dinaiki air. Setakat ini, 3 buah kampung di daerah itu terjejas banjir. Dan untuk perkembangan lanjut, langsung kita bersama Vanessa Mering di studio berita RTM di Kuching. Silakan Vanessa. Terima kasih Nurlela, salam hormat dan salam sejahtera. Kita mulakan berita dengan perkembangan banjir di Sarawak. Sebanyak 4 buah pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka setakat pukul 4 petang tadi. Menurut laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kesemua PPS berkenaan menempatkan seramai 171 penduduk terjejas melibatkan daerah Serian dan Simunjan. 3 buah PPS di daerah Serian ialah Dewan Kampung Lintang Baru, Dewan Kampung Betung Kanowit dan Dewan Baru Kampung Rimba Padi yang melibatkan seramai 144 penduduk terjejas daripada 41 buah keluarga. Manakala di daerah Simunjan pula, seramai 27 penduduk terjejas daripada 7 buah keluarga ditempatkan di PPS Dewan Masyarakat Lubuk Buntin. Sementara itu, hujan lebat tanpa henti sejak Jumaat lalu mengakibatkan beberapa kampung di daerah Serian dinaiki air. Setakat pukul 12.30 hari, sebanyak 3 buah kampung di daerah tersebut telah terjejas ekoran banjir setinggi 0.6 hingga 0.9 meter. Tinjauan kru RTM mendapati banjir yang berlaku di Kampung Rimba Padi, Jalan Kuching Serian telah menjejaskan 15 buah keluarga terdiri daripada 28 orang yang kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Baru Kampung Rimba Padi sejak pukul 10.30 pagi tadi. Menurut Ketua Kampung Rimba Padi, Yulis Perry, air mula naik pada pukul 3 pagi. Bukan saja disebabkan faktor air pasang serta hujan berterusan, malah keadaan sistem perparitan yang kurang baik menyebabkan air sungai berdekatan melimpah ke kawasan perumahan. Dengan cepatnya naik bila berpandu pada keadaan cuaca juga. Cuaca waktu hujan kuat, tambah pun waktu air meningkat, air pasang besar lah. Tapi pada tadi kalau saluran ya dibuka, mungkinnya sih jadi macam tu lah. Justru beliau berharap pihak berkuasa akan memproses permohonan beliau untuk menaik taraf aliran sungai di kampung tersebut. Sementara itu, tinjauan di PPS Dewan Kampung Lintang Baru yang mula dibuka pukul 8 malam tadi telah menempatkan seramai 84 penduduk terjejas daripada 20 buah keluarga setakat pukul 12.30 hari. Manakala Pegawai Unit Komunikasi Korporat dan Dokumentasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APN Sarawak, Lieutenant Muhammad Nur Amit ketika dihubungi pemberita memberitahu keadaan banjir setakat ini adalah terkawal, namun pemantauan akan terus dilakukan dari semasa ke semasa. Ratusan penduduk di Sibu Jaya tampil menjalani ujian saringan COVID-19 yang diadakan secara besar-besaran di Sibu Jaya bermula pukul 9 pagi tadi. Menurut penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu, Muhammad Nur Akmal Bakawi, seramai 35 petugas ditempatkan di pusat saringan yang dibuka berdekatan dengan Pasar Tamu Sibu Jaya. Jelasnya, pihaknya menyasarkan seramai 2,000 penduduk hadir bagi menjalani ujian calitan COVID-19 di pusat saringan berkenaan. Kalau macam jadual tugas kami start pukul 9 sampai pukul 1. Jadi kalau masih ramai yang belum berbaris, masih berbaris, jadi kami akan extend sampai petang lah. Dalam pada itu, orang ramai yang ditemui juga menyambut baik saringan besar-besaran di Sibu Jaya yang dianggap satu tindakan tepat untuk membendung penularan COVID-19 di kawasan tersebut. Bagi operasi self-swab test ni memang patutlah untuk semua untuk masyarakat di kawasan Sibu Jaya untuk mengelakkan yang ada yang terkena yang tidak dijangkiti lah. Baguslah diorang buat swab test pada masa inilah. Bagi saya dia baiklah kalau buat macam ni supaya kita dapat kesan dan cegah lebih awal lah pesakit-pesakit COVID ni. Saya kerja dekat Kopitiam.
Sebab banyak macam bercampur dengan orang. Jadi saya pergi datang sini lah. Kerja tapi kami ikut sukarelawan jaga orang Keban di rumah Seri Kenangan. Demi keselamatan kita pun takut kita kena dengan kawan-kawan berjangkit ke. Saringan besar-besaran itu dibuat selepas kes positif di Sibujaya mencatatkan peningkatan sejak seminggu lepas. Seramai 338 individu dari 2 buah kampung di Merapuk Lawas telah menjalani ujian calitan COVID-19 semalam. Daripada jumlah itu, 183 individu merupakan penduduk dari kampung Masjid Baru, manakala selebihnya dari kampung Bukit Puan, Ulu Merapuk. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Limbang, Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi memberitahu ujian dijalankan secara serentak pukul 9 pagi sehingga 2 petang di 2 lokasi berasingan. Jelasnya bagi penduduk di Kampung Masjid Baru, ujian calitan COVID-19 dijalankan di Dewan Serbaguna, Kampung Merapuk Laut. Manakala penduduk di Kampung Bukit Puan diadakan di Dewan Serbaguna, Zon Ulu Merapuk. Dalam perkembangan sama, Insinyur Ahmad Deni berkata, langkah ini dibuat untuk menentukan penduduk di kedua-dua kawasan itu bebas daripada jangkitan COVID-19 dan di daerah lawas secara keseluruhannya. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Limbang. Tidak seperti kebiasaan, hujung minggu di Bandar Betong semasa penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ketika ini amat lengang. Tinjauan RTM mendapati tidak ramai masyarakat tempatan yang keluar membeli belah. Tamu Betong yang sering menjadi tumpuan orang ramai juga masih ditutup susulan salah seorang penjaja didapati positif COVID-19 minggu lepas. Menurut Setiausaha Majlis Daerah Betong, Charlie Keling, pasar Tamu Betong telah ditutup sejak seminggu lalu untuk tujuan sanitasi. Ia akan kembali beroperasi pada lusa dan kira-kira 150 penjaja tempatan boleh berniaga seperti biasa. Tinjauan kami juga mendapati banyak gerai makanan dan minuman yang tidak beroperasi. Keadaan yang agak luar biasa berbanding sebelum ini kerana gerai makanan di Bandar Betong akan sentiasa penuh sesak setiap kali hujung minggu. Tak ada kita arah dia orang tutup, tapi nampaknya dia orang macam ada rasa takutlah kalau banding dengan last year. Ya, Mika tutup sendiri. Itu satu saya lihat adalah satu petanda yang baiklah. Charlie yang ditemui RTM di Bandar Betong memberitahu pemantauan pihaknya di tempat lain seperti di kawasan Spau, Debak dan Pusak juga mendapati keseluruhannya peniaga memberi kerjasama dalam mematuhi prosedur operasi standard. Namun terdapat segelintir pelanggan atau orang awam yang bersikap sambil lewa dengan tidak mengamalkan penjarakan fizikal. Beliau berharap orang ramai akan lebih bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan diri dan orang sekeliling. Setiap kali menjelang perayaan, replika kucing yang terletak di Jalan Padungan Kuching akan bertukar wajah apabila ia dipakai dengan pakaian yang berbeza mengikut sesuatu perayaan. Terbaru, replika ini dipakaikan dengan kostum tradisional masyarakat Cina menjelang sambutan baru Cina yang disambut pada 12 Februari nanti. Replika kucing yang menjadi ikon Bandaraya Kuching Selatan ini sentiasa menjadi perhatian orang ramai disebabkan ia terletak di tengah-tengah kesibukan kota. Namun berlainan kali ini, replika kucing ini turut dipakai dengan pelitup separuh muka yang secara simboliknya mengingatkan masyarakat mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Han bersama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng dilaporkan dalam akhbar tempatan baru-baru ini menyempurnakan pemakaian kostum tersebut.
Datuk Seri Dr. Sim dalam laporan akhbar tempatan berkenaan mengingatkan masyarakat Cina yang bakal menyambut perayaan Tahun Baharu Cina untuk lebih bertanggungjawab dan terus mematuhi norma baharu dan SOP yang hanya membenarkan ia diraikan sehari iaitu pada hari pertama sambutan sahaja. Beliau turut menggesa rakyat Sarawak supaya terus memakai pelitup separuh muka, elak tempat yang sesak dan sentiasa mencuci tangan dengan air atau sanitasi tangan selain mengamalkan penjarakan fizikal. Sementara itu, Presiden Persatuan Kebudayaan Cina Sarawak, Datuk Wong Tiong Hock memberitahu sambutan Tahun Baharu Cina kali ini tampak berbeza ekoran pandemik COVID-19 dan ia memaksa setiap individu untuk lebih berwaspada. Beliau dalam pada itu meminta kaum Cina yang meraikan sambutan tersebut perlu bekerjasama dengan kerajaan dalam mengawal virus tersebut dengan mematuhi SOP yang ketat ketika sambutan. I hope everybody will safe at home, follow whatever our PM and our Chief Minister announced SOP, and then ini tahun ada susah sikit. So susah ada susah punya jalan. Boleh whatever we can follow because we need to everybody we must work together support our government. Seramai 7 individu melibatkan 6 lelaki dan seorang perempuan ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dalam satu operasi cegah yang diadakan di Kuching malam tadi. Menurut siaran media AADK Sarawak, individu yang ditahan berumur lingkungan 20 hingga 40-an. Tangkapan dilakukan di sekitar Petrajaya, Padawan dan Kuching selain Tabuan dalam operasi melibatkan 14 anggota dan pegawai AADK. Kesemua individu yang ditahan didapati positif dadah jenis sabu. Kes disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah 1983. AADK dalam kenyataan sama turut menasihati orang ramai supaya tidak terlibat dengan sebarang aktiviti dadah. Dalam pada itu, AADK menyarankan individu yang berhasrat untuk menyertai program rawatan dan pemulihan dadah boleh tampil ke pejabat AADK atau hubungi talian yang tertera. Sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Lela. Silakan. Baik Vanessa, terima kasih. Baiklah saudara, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sejak 20 Januari lalu mengubah rutin dan fokus ibu bapa. Peluang itu dimanfaatkan untuk memantau proses pembelajaran anak-anak secara lebih dekat. Laporan lanjut kita langsung ke Pulau Pinang bersama Abdullah Mahyudin. Silakan Abdullah. Baiklah, terima kasih. Larangan keluar kampus sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP memberi kesan kepada penuntut yang kini berada di dalam kampus bagi memulakan sidang akademik 2021. Penuntut khususnya yang berkenderaan seperti motosikal berhadapan kekangan bekalan petrol untuk meneruskan rutin ke kelas. Prihatin masalah itu, Majlis Penghuni Desa Siswa Jaya Lembaran Utama MPDJLU, Universiti Sains Malaysia USM menyediakan kira-kira 180 liter petrol percuma kepada penghuninya. Pengarah projek Muhammad Fakhrul Razi Zulkifli ketika dihubungi berkata, usaha tersebut sebahagian tanggungjawab MPDJLU menjaga kebajikan pelajar. Menurutnya, MPDJLU memperuntukkan kira-kira RM400 bagi menjayakan program tersebut. Ianya dimanfaatkan kira-kira 120 buah motosikal pelajar dengan setiap sebuah menerima 1.5 liter petrol. Sementara itu, rata-rata pelajar menyambut baik usaha itu saat pergerakan mereka terbatas hanya di dalam kampus. Semua amat bersyukur dengan program ini kerana ialah pelajar semua tak dapat keluar sebab PKP, kampus pun lockdown. So dengan adanya program ni dapatlah jimat duit kita orang, dapatlah juga kita orang isi minyak walaupun nak pergi dalam kampus je. Oleh itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada MPD dan juga USM Response Team. Baiklah, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mengubah lanskap kekeluargaan rakyat dan peranan besar ibu bapa dalam menjayakannya. Malah kaum ibu antara yang terlibat secara tidak langsung dalam PDPR mengakui perlu kekal bersemangat dan fokus terutama ketika melayan kerenah anak-anak di rumah.
Rata-rata mereka menyifatkan pelaksanaan PDPR perlu ketika negara sedang berperang mengawal penularan COVID-19. Ia bukan sahaja bukti proses pembelajaran harus diteruskan walau di mana sahaja, bahkan ia menjadi kesempatan buat mereka memantau pembelajaran anak-anak. Sambil work from home, sambil tengok anak-anak belajar macam-macam Karina. Tapi seronok sebenarnya masa ni lah dapat eratkan hubungan kita dengan anak-anak di samping dapat pantau pelajaran anak-anak. Kita ibu ingat mengajar anak senang. Susah juga nak tengok anak-anak ni. Kita pun sambil-sambil kerja dari rumah, memasak, mengemas. Kita tengok juga anak-anak buat online kelas. Kementerian Pendidikan mengumumkan pelaksanaan PDPR bermula 20 Januari bagi memastikan murid dapat mengikuti pembelajaran secara optimum biarpun penularan COVID-19 masih belum reda. Teruja dan ceria. Itu reaksi Muhammad Ahmad Dhani Muhammad Azwan, 7 tahun, selepas hasratnya menaiki kenderaan peronda polis tercapai. Hasrat Muhammad Ammar yang menghidap leukemia tahap 4 dibawa menaiki kereta peronda terbabit di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU ditemani ibunya dan Ketua Polis Daerah SCP Nozaini Muhammad Nur. Anak sulung daripada 4 adik-beradik itu mengakui teruja apabila impiannya dapat ditunaikan walaupun hanya seketika menaiki kenderaan berkenaan. Rasa gembira itu turut diluahkan ibu Muhammad Ammar, Nur Syazwani Mazlan. Lepas dapat tahu yang dia sakit dalam 2-3 bulan tu, dia cakap dengan saya dia nak naik kereta polis, tapi saya cakap polis pun banyak kerja kan, kita tunggu dululah. Sampai tahap sekarang ni yang dia dah tak ada rawatan, saya terpaksa hubungi dengan saya tanya kawan saya Kina, macam mana prosedur kita nak minta ni lah. Tapi alhamdulillah dia tolong saya dapat ikutlah anak saya naik. Menurutnya, kesihatan Muhammad Ammar kini semakin merosot dan segala sesi rawatan hospital juga telah dihentikan kerana kansernya berada pada peringkat akhir. Beliau bagaimanapun mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak polis kerana menunaikan hasrat anaknya itu. Sementara itu, SCP Nozaini berkata hasrat tersebut sedaya upaya ditunaikan dengan harapan dapat menggembirakan Muhammad Ammar dan juga keluarga. Impian dia lah untuk menaiki kereta polis sebenarnya. So, di atas dasar keprihatinan kami, PDRM walaupun dalam kesibukan kita dalam tugas-tugas harian dan juga dalam tugas-tugas kita dalam musim COVID-19 ini, PDRM Subang Perai Utara kita mengambil inisiatif untuk merealisasikan impian adik Ahmad Dhani ni berumur 7 tahun berasal daripada Bakar Kapur Penaga. So hasrat dia telah disampaikan kepada saya oleh salah seorang anggota polis. Impian dia, jadi saya rasa terharu. Dan pada hari ini kita, seperti yang saya katakan tadi, kita merealisasikan impian dia bersama saya sendiri. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Berdagang hamba emas kencana, berpeti-peti tak siapa sudi. Bahtera kita di badai corona. Hilang SOP, karamlah kemudi. Ingatlah, kegagalan mematuhi SOP bakal membawa padah. Kembali semula ke Angkasa Puri. Langkah-langkah pemakaian penutup mulut dan hidung 3 lapis. Pastikan bahagian berwarna di luar dan putih di dalam. Serta kepingan logam di atas hidung. Tutup keseluruhan hidung dan mulut anda. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Gunakan kedua-dua belah tangan membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung anda. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar penutup mulut dan hidung. Jangan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Hanya boleh dipakai sekali sahaja. Jangan letak merata-rata. Tukar apabila telah lembab. Dipakai tidak melebihi 8 jam. Pelupusan penutup mulut dan hidung. Pegang kedua-dua tali gelung dan tanggalkan penutup hidung dan mulut. Buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Cuci tangan dengan air dan sabun.
berita wilayah. Ada keperluan untuk mengkaji semula jumlah kompaun RM1,000 yang dikenakan kepada individu ingkar SOP. Ia susulan masih ramai yang memandang remeh aspek pematuhan SOP dalam memutuskan rantaian COVID-19 yang turut menyumbang peningkatan kes harian. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan draft pindaan telah siap dan diserah kepada pihak berkaitan. Jadi kalau kita lihat sekarang ni untuk kompaun Akta 342 maksimal ialah 1,000 saja. Iaitu akta ni telah kita draftkan pada tahun 1988. Jadi memang ada keperluan untuk kita buat pindaan. Jadi pindaan telah pun kita draftkan dan kita serahkan pada AG. Jadi sekarang ni kita menggunakan ordinan darurat untuk kita buat pindaan tersebut. Sementara itu, mengulas mengenai dakwaan PKP 2.0 agak longgar berbanding PKP sebelum ini, beliau menjelaskan kerajaan perlu mencari pendekatan terbaik dalam membuat sebarang keputusan dengan mengambil kira aspek kesihatan dan ekonomi. Pada kesihatan dan juga ekonomi. Jadi dua-dua belah kita kena imbangkan. Jadi macam mana kita nak capai titik iaitu keseimbangan kedua-dua itu yang penting. Jadi supaya kita boleh kawal kes dan juga kita boleh menjalankan ekonomi ini lah yang penting. Tapi yang kalau kita lihat apa yang penting bukan PKP ataupun PKPB. Apa yang penting ialah kepatuhan kepada SOP. Kalau kita tak ada urusan yang penting, duduk di rumah. Kalau ada urusan yang penting, pastikan kita patuh pada SOP, pakai penutup muka, cuci kerap cuci tangan dan juga amalkan penjarakan fizikal. Beliau memberitahu pemberita selepas melawat Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan, Putik, Pengkalan Cepa sempena lawatan kerja 2 hari ke negeri itu sejak semalam. Pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilam Tai pula mencadangkan supaya kajian untuk lebih memperketat PKP 2.0 dilakukan selain memperluas saringan kepada pekerja asing. Tambahnya, kepatuhan orang ramai terhadap SOP dan kawalan kendiri kini menjadi perjuangan untuk negara. Malah tugas melandaikan lekuk kes baharu tidak boleh disandarkan pada kerajaan semata-mata. Kita tidak boleh bergantung 100% kepada usaha pihak Kementerian Kesihatan, pihak kerajaan. Tapi kita itu sebagai rakyat yang mencintai itu negara kita, saya rasa kita sepatutnya anggap ini sebagai satu tugas itu negara. Itu sebagai satu tindakan itu patriotik yang kita boleh itu tunjulkan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia kita rasa kita perlu patriotik, dan saya rasa patriotisme inilah boleh dilakukan melalui kepatuhan kepada SOP agar kita bolehlah menangani isu COVID ini. Beliau berkata demikian menerusi panggilan video dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Beliau turut berharap khidmat sokongan penjawat awam daripada kementerian atau agensi lain dalam kementerian sama dapat diluluskan bagi mengawal penularan dan melancarkan program vaksinasi kelak. Mengidap penyakit sistik hygroma sejak lahir, Muhammad Rizki Hafazan Muhammad Rafizal, 4 tahun, memerlukan bantuan keuangan bagi menampung kos rawatan penyakit ketumbuhan dialaminya. Penyakit tersebut menyebabkan bahagian lidah Rizki membesar sehingga terkeluar daripada mulutnya. Bapanya Muhammad Rafizal Musa berkata keadaan lidah Rizki mula membesar selepas anaknya demam 6 bulan lalu. Rizki perlu mengambil ubat berbentuk cecair secara harian diperoleh daripada Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru yang menelan belanja kira-kira RM1,000 setiap bulan. Ya, bagi saya minta tolonglah untuk
untuk melihat anak saya lah seperti kanak-kanak lain lah. Yalah, itu yang saya sebagai ayah saya nak melihat yalah kehidupan dia seperti biasa. Mana lidah dia normal balik semula. Rafizal mengambil keputusan berhenti kerja bagi menumpu perhatian membesarkan dan memulihkan penyakit Rizki. Prihatin dengan penderitaan Rizki, Pengasas Persatuan Kebajikan Prihatin Mersing, Muhammad Syahrul Nizam Zainal tampil membantu meringankan beban ditanggung keluarga itu. Antara bantuan diberikan, barangan keperluan asas seperti lampin, susu, selain keperluan dapur. Jadi apabila kami datang ziarah dia, memang kami rasa benda ni perlu dibantu. Sebabnya memandangkan ayahnya pun dah tak bekerja. Dalam keadaan pandemik COVID sekarang ni memang keadaannya memang amat runsing lah. Jadi kita ambil pendekatan untuk membantu beliau dari segi deal tarikh-tarikh rawatan. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Endau Alawiyah Talib mewakili Persatuan Kebajikan Prihatin Mersing menyumbang RM1,000 kepada keluarga Rizki menerusi lawatan beliau pagi tadi. Orang ramai boleh menyalurkan bantuan kepada Muhammad Rafizal menerusi akaun Maybank 101-244-334408. Atlet lompat tinggi negara Nauraj Singh Randhawa memecah rekod kebangsaannya sendiri bagi acara dalam Dewan di kejohanan Indoor Track and Field Vienna 2021. Olahragawan kelahiran Johor itu merekodkan lompatan setinggi 2.20 meter lebih 0.01 meter untuk mencipta rekod baharu di Austria. Pencapaian terdahulu dicatat ketika kejohanan olahraga dalam Dewan Ergas ke-21 di Chemnitz, Jerman pada 2019 dengan catatan 2.19 meter. Rekod berkenaan juga membantu juara sukan C 3 kali itu untuk menduduki tempat kedua di belakang pemenang pingat gangsa Piala Dunia 2018 Tobias Poe dari Jerman yang membuat lompatan setinggi 2.26 meter. Manakala atlet tuan rumah Lionel Afan Starsir menduduki tempat ketiga dengan catatan 2.11 meter. Kali terakhir dia bertanding acara luar dewan di Sydney Track Classic pada 22 Februari tahun lepas sebelum kalender sukan antarabangsa terhenti. Menjelang Sukan C Hanoi 2021, Persekutuan Catur Malaysia MCF akan mengetatkan proses pemilihan atlet untuk ke tamasya berkenaan. Menurut pengurus pasukan kebangsaan Firdaus Ismail, selain dinilai oleh bekas juara kebangsaan Yeo Chin Seng, prestasi setiap atlet juga dilihat menerusi sistem CMP. Jelasnya pemilihan lebih teliti dan teratur untuk edisi kali ini susulan sukan catur diletakkan dalam kategori A selepas meraih 1 pingat emas di Filipina pada tahun 2019. Kita dah sudah siapkan macam template pemilihan lah. Kita ada jawatan kuasa pemilihan kita yang diketuai oleh saudara Yeo Chin Seng yang akan menggunakan satu sistem yang kita panggil CMP. Sistem CMP ini akan menentukan performance ataupun prestasi semasa seseorang pemain itu dan kelaikan beliau untuk dipertandingkan dalam acara yang dinyatakan lah. Firdaus juga mengakui kekangan pandemik serta penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sedikit sebanyak merencat pemilihan atlet yang sepatutnya dimulakan lebih awal. Kem Sukan Strategi Minda ini dijangka akan melakukan pemilihan bermula bulan Februari dan senarai nama pemain akan diserahkan kepada Majlis Olimpik Malaysia MOM pada bulan Mac. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Dipersembahkan dalam bentuk teater tapi hanya melibatkan seorang pencerita yang bertindak sebagai tok dalang. Wayang kulit mengaplikasikan teknik cahaya dan bayang untuk menyampaikan kisah yang turut diiringi mainan alat muzik tradisional sebagai pelengkap. Bagaimanapun, seni dan warisan ini seakan semakin suram apatah lagi ada kebiasaan yang menampakkan wayang kulit atau tok dalang digalas orang yang lebih berusia
usia. Menidakkan stigma itu, kumpulan wayang kulit Purwo yang bertapak di Kulai Johor memperkenalkan Tok Dalang muda sekaligus menjadi pewaris legasi wayang kulit Purwo. Taufik Salimin ada perinciannya. Seni wayang kulit Purwo bukanlah sesuatu yang asing di Johor kerana ia sudah bermula lebih 30 tahun lalu. Beralih generasi dan ledakan teknologi, budaya ini masih lagi kekal relevan. Malah perkembangannya mencetuskan budaya yang lebih berwarna-warni. Tua atau muda, budaya dan warisan perlu dijaga supaya tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Taufik Salimin, Berita RTM. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri berita wilayah edisi 31 Januari 2021. Ingat, keluar rumah hanya jika perlu. Amalkan kawalan kendiri dan sentiasa mengimbas kod My Sejahtera. Kita mesti menang. Salam sejahtera dan salam hormat.